KPM. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan li jami'il musyahidin wa mustami'in al-kiram khususan litulab wal muallimin wa syukran aidan li idaatil Didik TV. Wa ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ila barnamij Sukses SPM 20 wahid wa 20. Kaifa halukum jami'an? Atamanna lakum sihatan wa afiatan amin amin ya rabbal alamin. Al-yaum sanata'allamul madda usuluddin. Hari ini kita nak belajar mata pelajaran usuluddin. Tapi sebelum itu, macam biasa murid-murid kekalkan penjarakan fizikal, pakai pelitup muka dan sentiasa memakai cecair pembasmi kuman. Baik murid-murid, jom kita saksikan hayya nanzuru ila syakhsiyah duyufuna al-yaum. Kita saksikan profil guru kita pada hari ini. Alright, marhaba. Kita bawakan kepada anda para seorang ustaz. Tersasul saya sebab saya terkejut Ustaz ni hang jebat ke hang lekir ke hang lekiu ni. Kita bawakan seorang ustaz daripada Sekolah Menengah Agama Al-Falah Tanjung Piandang Perak iaitu Ustaz Baihaqi. Kaifahal Ustaz? Alhamdulillah khair. Masya-Allah. Malabis jamil jiddan Ustaz. Alhamdulillah. Wa qabla an nabda, sebelum kita nak mulakan kelas kita pada hari ini Ustaz, apa kata Ustaz? Kita buat SOP terlebih dahulu. Okey, tafadhal ya Ustaz. Kita kenakan cecair pembasmi kuman terlebih dahulu. Baik, terima kasih Ustaz dan saya pula. Baik, mungkin Ustaz boleh ceritakan kepada kita semua apa kaitannya baju Ustaz yang cantik pada hari ini nampak seperti seorang pendekar gagah perkasa dengan topik kita pada hari ini Ustaz. Okey. Topik kita pada hari ini adalah berkaitan dengan tarikh Islam iaitu sejarah Islam. Okey. Jadi dengan pakaian ni mudah-mudahan kita akan rasa menghargai asal usul kita. Sekarang ni kita nak mengetahui asal usul perjalanan sejarah Islam. Dengan pakaian ni kita mengenal asal usul kita bangsa Melayu. Orang kata sejauh mana kita pergi sekalipun jangan lupa asal usul betul. kita. Betul Ustaz? Betul. Baik, kita nak jemput murid-murid kita ataupun kawan-kawan kita untuk bersama dengan kita pada hari ini. Hayya bina. Assalamualaikum semua. Kaifahalukum jami'an? Alhamdulillah, tengok muka-muka murid-murid kita pada hari ini nampak semangat untuk bersama dengan kita pada hari ini. Tapi hari ini diorang pun nampak macam semangat merdeka tu pun ada lagi Ustaz Ya. Okey, baik, alhamdulillah. Qabla an nabda, sebelum kita nak mula pada hari ini Ustaz, kita nak berkenalan dululah dengan murid-murid kita, boleh Ustaz? Baik, kita nak mulakan dengan Hidayah. Boleh kenalkan diri anda. Araf nafsaki, tafaddali. Persilakan Hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hidayah binti Khairuddin. Boleh panggil saya Hidayah. Cita-cita saya ialah pensyarah usuluddin. Masya-Allah. Dia pun nak pergi ke ikut jejak langkah ustaz juga. Baik, seterusnya kita ada bersama dengan kita Naqiyah. Tafadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Naqiyah binti Zulkifli. Boleh panggil Naqiyah. Cita-cita saya menjadi pensyarah. Nak jadi pensyarah. Tadi pun pensyarah kan? Hebat mereka ni. Dan seterusnya kita bersama dengan jejaka tampan kita hari ini, Adam. Dipersilakan Adam. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Adam Haris bin Sabaruddin. Boleh panggil Adam Haris. Cita-cita saya ingin menjadi seorang ustaz. Masya Allah. Okey.
Dan seterusnya, kita nak berkenalan pula dengan Zulaika. Dipersilakan. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Zulaika binti Kamarul Azhar. Boleh panggil Zulaika. Cita-cita saya ingin menjadi pensyarah. Masya Allah, dah 3 orang dah bersyarah. Boleh buka universiti dah ni. Baik, seterusnya kita ada Aina. Dipersilakan Aina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aina Mardiah binti Muhammad Rizwan. Boleh panggil Aina. Cita-cita saya ingin menjadi seorang ustazah. Masya Allah, semuanya memilih untuk menjadi pendidik. Dan seterusnya, yang terakhir kita ada Amir. Silakan Amir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amil Lutfi bin Anwar. Assalamualaikum warahmatullahi. Boleh panggil Amir. Cita-cita saya ingin menjadi ustaz. Masya Allah, nak jadi pensyarah, nak jadi ustaz. Wow, dan kita doakan murid-murid kita dapat mencapai cita-cita mereka. Tapi kena belajar sungguh-sungguh. Betul Ustaz? Betul. Baik, kita nak berehat seketika Ustaz. Dan selepas ni kita nak tanya pula kepada Ustaz. Orang kata mal maudhu' alladhi sanadrusu al-yawm. Tapi sebelum tu kita berehat seketika, murid-murid jangan ke mana-mana. Ibqu ma'ana fi barnamij Sukses SPM 2021. Kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Ahlan wa sahlan min jadid ila barnamij Sukses SPM 2021. Al-yawm sanata'alamul maddah usuluddin. Hari ini kita nak belajar mata pelajaran usuluddin. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Orang kata bila kita tengok ustaz je kita rasa macam nak berpantun, nak bersajak pula rasa ya. Tapi hari ini kita dalam subjek usuluddin, iaitu kita nak mengenal sebenarnya asal usul kita sebagai seorang Islam ni daripada mana sebenarnya. Dan sebelum itu kita nak tanya pandangan murid-murid kita berkaitan dengan mata pelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, kita nak minta pandangan Hidayah. Apa pandangan anda tentang topik pembelajaran kita pada hari ini? Silakan Hidayah. Pendapat saya tentang tajuk perkembangan kerajaan Abbasiyah ini ialah pada tajuk ini saya dapat mengetahui, mempelajari bagaimana tertubuhnya kerajaan Abbasiyah itu. Okey, baik. Seterusnya kita nak minta pandangan dari Adam. Dipersilakan Adam, apa pandangan awak tentang pembelajaran kita hari ini? Okey, pandangan saya untuk tajuk hari ini, saya dapat mengetahui macam mana terjatuhnya kerajaan Muawiyah dan tertubuhnya kerajaan Abbasiyah. Masya Allah, sebuah kerajaan yang hebat pun boleh jatuh juga Ustaz ya. Dan yang ketiga, kita nak minta pandangan dari Amir. Apa pandangan anda tentang topik pembelajaran kita hari ini? Silakan Amir. Pada pendapat saya pula, dengan mempelajari tajuk ini, kita dapat mengenali beberapa tokoh Islam yang hebat pada kerajaan Abbasiyah. Okey, baik. Kita nak mengenali tentang kerajaan Abbasiyah. Baik Ustaz, Ya. kita pun dah tak sabar untuk mulakan kelas kita pada hari ini. Tafadhal ya Ustaz. Terima kasih. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, pelajaran kita pada hari ini adalah berkaitan dengan perkembangan kerajaan Abbasiyah. Okey, ini adalah topik untuk tingkatan 4. Kalau kita lihat daripada mapping perjalanan daripada tingkatan 1, 2, 3, 4 dan 5 untuk sirah dan juga tarikh Islam ini, kita akan lihat bahawa kurikulum ini menyusun satu perkembangan yang bermula daripada zaman kelahiran sebelum Nabi Muhammad SAW sehinggalah kepada kerajaan Osmaniyah. Tapi untuk tajuk kita pada hari ini adalah berkaitan dengan kerajaan Abbasiyah, iaitu perkembangan bagaimana tertubuhnya kerajaan Abbasiyah. Terdapat beberapa faktor, ada beberapa faktor antaranya untuk kita belajar hari ini, untuk kita lihat hari ini ialah yang pertama, menjelaskan perkembangan kerajaan Abbasiyah. Yang kedua, kita akan lihat penjelasan penerangan tentang keturunan susul galur kerajaan
Abbasiyah, iaitu bermula daripada pengasasnya sehinggalah kepada tamatnya Khalifah Abbasiyah ini. Dan seterusnya 3 tokoh dalam kerajaan Abbasiyah ni, ada 3 tokoh yang hebat yang perlu untuk kita kenal. Kenapa untuk kita kenal? Untuk kita mengetahui ketokohan mereka, bagaimana mereka memimpin sebuah kerajaan sehingga di situ berlakunya perkembangan keilmuan, perkembangan teknologi dan sebagainya. InsyaAllah kita akan bincang pada tajuk yang lain. Sekarang ni untuk tajuk ni, kita bincang khususkan pada perkara tersebut. Okey, antara tokohnya adalah Abu Ja'far Al-Mansur, Harun Ar-Rashid dan juga Khalifah Al-Ma'mun. Baca betul-betul ya. Al-Ma'mun, bukan Al-Ma'mum. Untuk semayang. Okey. Ini di antara perkara yang kita nak belajar, Ustaz. Ya. Setiap kerajaan mesti ada pengasasnya. Jadi kita nak tahu daripada Ustaz siapa yang mengasas kerajaan Abbasiyah. Dipersilakan, Ustaz. Okey, Nasya'atun ad-Daulah al-Abbasiyah. Muassis. Itu pengasas kepada kerajaan Abbasiyah ialah Abu Abbas As-Suffah. Ini nama dalam untuk pelajaran sirah ni, tarikh Islam ni, kita kena faham iaitu ia satu bab dalam Usuluddin. Okey, dalam Usuluddin ada 5 bab. Yang ni untuk tajuk yang berkaitan dengan sirah ni, dia berdasarkan fakta. Berdasarkan fakta. Jadi apa yang perlu pelajar murid buat ialah mengetahui dan memahamkan fakta. Okey. Okey. Antara pengasas dia adalah Abu Abbas As-Suffah. An-nisbah ilal Abbas. Kenapa dinamakan Abbasiyah? Kenapa dinamakan Abbasiyah? Nama orang kot. Kerana dinisbahkan kepada Abbas. Oh. Siapa dia Abbas ni? Ammur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abbas bin Abdul Muttalib. Pakcik Nabi ya? Ya, pakcik Nabi. Oh. Tempoh pemerintahan adalah daripada Amun Mi'atun Isnain wa Salasun Hijrah hatta Situ Mi'atin Sittah wa Khamsin Hijri. Okey. Ini pengasas. Pengasas. Pengenalan awal ni adalah pengasas. Apa-apa pun kita kena tahu siapa yang mengasaskan. Baik, Ustaz. Macam mana bentuk soalan lah kalau dia nak tanya pasal ni, Ustaz? Mungkin Ustaz boleh tunjuk kepada kita, Ustaz. Okey, soalannya. Okey, soalan untuk kalau kita untuk soalan sirah ni simple je. Okey, ini kita katakan tips lah. Okey. Untuk soalan sirah, dia tidak ada soalan yang berbentuk aplikasi. Yang ada soalan yang menggunakan konstruk pengetahuan dan juga pengetahuan dan juga pemahaman. Aplikasi itu mungkin ada, tapi untuk SPM kita lihat mungkin ada, mungkin tiada. Ya. Tapi kita tumpukan kepada konstruk mengingat pengetahuan dan juga pemahaman. Okey. Dan soalan dia pula direct terus. Man al-muassis ad-Daulah al-Abbasiyah? Siapakah pengasas Daulah Abbasiyah? Jelas. 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 Dan jawapannya, okey, selalunya pelajar akan tanyalah nak jawab macam mana, nama macam mana. Okey. Sebaik-baiknya untuk kita menjawab soalan dalam bab sirah ni, kita utamakan kepada 3 nama. Oh. 3 nama. 3 nama maksud saya, nama dia, Okey. nama tokoh tersebut, nama bin dia dan juga nama datuknya. Untuk jalan selamat lah, untuk jalan selamat. Untuk jalan selamat. Abu Abbas As-Suffah. Jangan terletak Abu Abbas saja. Sebab Abu Abbas ni ramai. Jadi kita mentionkan As-Suffah. Okey, mungkin ada soalan lain lagi, Ustaz, yang boleh ditanyakan untuk yang pertama ni. Antara soalan yang lain. Kepada siapa? Manil ladzi yunsabu ad-Daulah al-Abbasiyah? Kepada siapa dinasabkan, dinisbahkan? Dibandingkan, dinisbahkan kerajaan Abbasiyah. Nama kerajaan Abbasiyah
ada kerajaan Umayyah, ada kerajaan Osmaniyah. Okey. Jadi ada 3 kerajaan khalifah kan? Okey. Tapi sekarang ni untuk kerajaan Abbasiyah ni, siapa? Kenapa dinamakan Abbasiyah? Kenapa tak dinamakan Baghdadiyah dan sebagainya? Oh, betul juga. Kan? Tapi kenapa dinamakan Abbasiyah? Kerana dia dinasabkan, dinisbahkan kepada Abbas. Abbas Amr Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya itulah jawapannya untuk asal usul. Asal usul. Dan soalannya adalah direct. Dia tak macam dengan bab yang lain, contoh dia tafsir ataupun hadis yang memerlukan kepada huraian dan sebagainya, yang memerlukan kepada aplikasi dan sebagainya. Banyak. Yang ni dia lebih kepada direct. Soalan yang direct. Fakta. Memang kena hafal lah, Ustaz. Memang kena hafal. Okey, memang kita kena hafal dan kita kena faham. Baik, Ustaz. Takkan kita nak mereka sejarah. Tak boleh reka. Kan, Ustaz, ya? Jadi pelajar boleh faham, boleh faham. Dalam Usuluddin ada dua bahagian yang memang memerlukan fakta. Yang pertama tauhid. Tauhid tak boleh reka. Betul. Okey. Dan ini adalah sirah. Sirah pun adalah fakta. Tak boleh kita reka sejarah. Jadi memang untuk kena ingat, Ustaz. Ya, memang kena ingat. Kena ingat. Baik, Ustaz. Kerajaan Abbasiyah ni, dia selepas pemerintahan kerajaan apa, Ustaz? Mungkin Ustaz boleh cerita kepada kita? Selepas kerajaan, ada lagi satu soalan. Oh, ada satu soalan lagi. Soalan tentang kam al-fatrah lid-daulah al-Abbasiyah. Berapa tempoh masa? Tempoh dia. Okey, saya bagi tip lah. Tip. Untuk kita menjawab pentaksiran, kita perlu gunakan angka dalam bahasa Arab. Angka Arab lah. Tapi untuk kita membaca, mengambil fakta dan sebagainya, untuk study, saya lebih sarankan kita gunakan angka yang biasa kita gunakan, iaitu angka Roman. Mudah untuk ingat. Kalau dalam jawapan macam mana, Ustaz? Dalam jawapan? Kalau dalam jawapan kena tulis dalam bahasa Arab lah. Okey, faham. Baik, Ustaz. Itu yang penting. Itu yang penting. Baik, Ustaz. Mungkin Ustaz boleh ceritakan kepada kita, Ustaz, kerajaan Abbasiyah ni dia selepas daripada pemerintahan kerajaan apa, Ustaz? Kerajaan Abbasiyah ni, kita tengok. Okey, ini berdasarkan kepada buku teks. Qamat ad-daulah al-Abbasiyah ba'da suquti ad-daulah al-Umayyah ala yadi Marwan bin Muhammad akhirul khulafa'i Bani Umayyah ba'da al-hazimah fil ma'rakah. Okey. Terbinanya kerajaan Abbasiyah ni adalah selepas, ini dia punya point dah. Selepas jatuhnya kerajaan Umayyah ala yadi Marwan bin Muhammad. Ini yang paling penting. Ba'da. Jangan lakukan kesilapan. Kalau qobla, confirm salah. Memang salah lah. Sebab apa? Sebab dia telah meletakkan fakta yang berbeza daripada sebenarnya. Itu ba'da. Jadi ialah kesalahan-kesalahan mudah yang selalu pelajar buat. Pengalaman saya dalam mentaksir pelajar-pelajar di sekolah, selalu lihat pelajar-pelajar melakukan kesalahan yang mudah, bukan kesalahan susah. Kesalahan yang mudah. Ba'da, qabla, la, laisa, illa. Benda-benda yang simple. Jadi benda-benda tu boleh menyebabkan kita memberi jawapan yang salah. Ba'da suquti ad-daulah al-Umayyah ala yadi Marwan bin Muhammad. Okey. Contoh soalan. Okey. Mata qamat ad-daulah al-Abbasiyah. Kaifa qamat ad-daulah al-Abbasiyah. Dua bentuk soalan yang berbeza, tapi jawapannya sama. Oh, baik, Ustaz. Maknanya jawapannya sama. Dia sebut mata tu, Ustaz. Maknanya kita tak perlu sebut tarikh dia lah. Maknanya kita just sebut ba'da as-suqutud daulah al-Umayyah. Ya. Okey, baik, Ustaz. Okey, yang seterusnya. Baik, tadi kita sebut tentang masa dia, Ustaz. Dan sekarang ni berkaitan, mungkin Ustaz boleh ceritakan kepada kita apakah sebab Abbasiyah boleh naik ni, Ustaz? Mesti ada faktor-faktor dia, kan? Okey.
Okey, qiyamu al-khilafah al-Abbasiyah bisababin dha'ful daulah al-Umayyah wa intisharil zulmi wal batash. Terbinanya kerajaan Abbasiyah dengan sebab kelemahan daulah al-Umayyah dan tersebarnya kezaliman dan juga kekejaman. Ini poin dalam nombor 2 ni, dalam kotak pun ada isinya dirujuk dengan nombor 2. Okey, kotak yang kedua. Jadi dia punya poin dia dalam panggan ni adalah bisababin dha'fid daulah al-Umayyah wa intisharul az-zulmi wal batash. Ini yang poin yang paling penting lah. Okey. Yang paling penting. Okey, dalam mata pelajaran sirah ni juga antara benda yang perlu kita tekankan ialah kita mengetahui jalan ceritanya. Ni tip lah, tip. Petua. Selalunya pelajar, murid dia akan sebut tahu saya tak minat lah sejarah, saya tak minat lah sirah dan sebagainya. Sebab apa tak minat? Sebab dia tidak tahu jalan cerita. Jika dia tahu jalan cerita, maka senang untuk dia mendapatkan fakta. Jadi apa yang penting? Tahu jalan ceritanya dulu. Bercerita, ceritalah dengan kawan, cerita dengan mak ke di rumah, panggil ayah madu depan, ceritalah ke dia. Kan Bila ayah pun ingat mendengarlah anak bercerita. Untuk mendapatkan kefahaman. Betul. Untuk mendapatkan kefahaman. Ini tip lah, tip. Baik. Okey, soalan. Soalan. Uzkur al-asbab qiyam al-khilafah al-Abbasiyah. Okey, pada soalan ni kalimah al-asbab maksudnya merujuk kepada sebab dia lah. Kalau uzkur sababun, sebutkan sababun dengan maksud dia satu sebab. Oh, satu je. Okey, sekarang ni uzkur al-asbab qiyamul al-khilafah al-Abbasiyah bisababin dha'ful ad-daulah al-Umayyah wa intisharat al-zulmi wal batash. Oh, dia ada dua Ada dua. Dha'ful ad-daulah al-Umayyah wa intisharu al-zulmi wal batash. Maknanya bila dia sebut uzkur, Ustaz, kita kena nyatakan. Kita kena nyatakan. Buat point lah Ya, buat point. Okey, baik. Tadi kalau nak menjawab tu sesuainya dalam Usuluddin ni kita menggunakan point. Oh. Lebih mudah. Lebih mudah faham. lebih Tadi mudah. Ustaz ada cerita tadi, Ustaz. Ya. Bila kita nak senang faham, kita kena bercerita dekat family kita, ayah kita kan. Ya. Tapi mungkin Ustaz boleh bagi tahu, Ustaz, macam mana mula pemerintahan Abbasiyah ni? Kaifa bada'a? Bagaimana dia bermula, Ustaz? Okey, Bada al-Abbasiyun bitashkil ad-daulah al-Abbasiyah bisir. Bermulanya kerajaan orang-orang Abbasiyun. Orang Abbas, penyokong-penyokong dia, keturunan dia, dengan mengkritik, memberikan berita palsu tentang kerajaan Abbasiyah secara senyap-senyap. Iza kanu yub'asuna bida'atin ila mukhtalifin inha'il daulah al-Islamiyah litashhiri bid-daulah al-Umayyah. Mereka ni menghantar da'ah propaganda. Orang yang menyampaikan inilah propaganda ke seluruh tempat pemerintahan kerajaan Umayyah. Okey. Ini yang menjadi penyebab kepada kejatuhan. Bermulanya usaha-usaha. Apa dia buat? Ditashhiri bid-daulah al-Umayyah wa inqaduha wa tubayyin uyubiha. Dia buat apa? Untuk memburuk-burukkan kerajaan Umayyah dan menceritakan keaiban kerajaan tersebut. Okey, itu satu. Ini satu poin. Yang kedua, dan mengajak manusia untuk mengubah kerajaan khilafah kerana apa? Kerana Abbas ni adalah keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Baitul Kiram. Yang panjang sikitlah. Tapi itulah antara poin-poin dan yang perlu kita fahami. Ni baru mula cerita, Ustaz ni baru mula cerita. Baru mula cerita. Baik, Ustaz.
Untuk seterusnya, bagaimanakah kisah perjalanannya lagi? Ini soalan dia. Kaifa bada al-Abbasiyun bitashkil daulah al-Abbasiyah bisin? Bagaimana bermulanya kerajaan orang-orang Abbasiyun, orang Abbasiyah merosakkan, memburuk-burukkan kerajaan Abbasiyah secara senyap. Okey. Dan sama juga soalannya jika maza da'atun, apa yang dipropagan, dipropagandakan orang Abbasiyun kepada kerajaan Abbasiyah secara senyap. Okey. Yub'asu bida'atin wa inqadhuha wa tubayinu uyubiha wa da'watun nas ila hajatihim ila taghyiril khilafah ila al-baitil kiram. Yang penting sekarang ni ialah kita melihat kepada soalannya. Soalannya kita bina berdasarkan kepada poin. Jadi untuk mudah kita memahami isi tadi ni, kita bina soalan, dan kita menjawab soalan tersebut, maka kita akan dapat poin yang perlu kita ingat dan kita hafal. Okey Ustaz, kita nak tengok pula bagaimana perkembangan kerajaan Abbasiyah ni, tapi kita berehat seketika Ustaz, boleh? Okey, baik. Okey, para penonton jangan ke mana-mana, nak tahu cerita tentang kerajaan Abbasiyah? Kembali selepas ini. Sukses SPM Ishrin Wahid wa Ishrin. Ibuku ma'ana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali dalam Sukses SPM 2021. Baik, tadi Ustaz cerita dengan naiknya kerajaan Abbasiyah ni, sebenarnya cerita di sebalik kenaikan kerajaan Abbasiyah ni ada dalang di sebalik yang berlaku. Jadi kita nak tahu Ustaz cerita di sebalik kisah naiknya kerajaan Abbasiyah ni Ustaz. Silakan. Okey, baik. Orang yang bertanggungjawab dalam menjalankan kegiatan misi untuk menjatuhkan kerajaan Abbasiyah, kerajaan Umayyah ni adalah yang pertama Abu Muslim Al-Khurasani dan Waquh Tabah bin Subaid. Ini adalah dua orang yang menjadi dalang lah, kita sebut dalang lah, ataupun propaganda dalam menjatuhkan, yang menyampaikan yang tadi ni, isi yang tadi ni. Isi tadi apa dia? Isi yang menceritakan tersebar ke seluruh perusuk kawasan pemerintahan kerajaan Abbasiyah, Umayyah, iaitu keburukan dia, dia punya kelemahan dia. Buka kelemahan kan? Siapa yang bertanggungjawab dalam melaksanakan misi ni? Rupanya dua orang ni. Dua orang ni. Ini bukan tokoh Yang ni bukan tokoh. Yang ni adalah kita anggap sebagai dalang lah. Dalam kerajaan kejatuhan ni. Mungkin dalang dan mungkin ada kebaikan yang kita tak tahu, wallahu alam. Betul. Kita tak hidup pada zaman tu. Kita tak hidup pada zaman tu, kita tak tahu peranan mereka berdua ni untuk apa. Betul. Adakah perlu menjatuhkan kerajaan Umayyah ataupun perlu naik kerajaan Abbasiyah, itu persoalan lain lah. Persoalan yang tidak sesuai untuk kita bincangkan di sini. Tapi itu kita boleh sebut strategi lah Ustaz. Ini strategi. Biasalah dalam kerajaan kan, merebut kuasa dan takhta. Okey, apa bentuk soalan yang boleh kita kongsikan Ustaz? Okey, antara soalan dia. Soalannya berbentuk siapa? Man abraza ad-da'ah allazina sahamu fi qiyamid daulah al-Abbasiyah. Siapakah orang yang menyampaikan propaganda yang menjadi penyumbang kepada terbentuknya kerajaan Abbasiyah? Seperti mana pemuda yang tersebut tadi, iaitu kita menjawab dengan menggunakan nama dia yang sebenar ataupun tiga nama. Abu Muslim Al-Khurasani. Jangan bubuh Abu Muslim saja. Dia tidak tepat di dalam menjawab soalan pentaksiran. Tabah bin Subaid. Dua orang ni lah. Jangan jawab Tabah je. Tidak menjawab soalan untuk pentaksiran. Macam Aiman lah. Aiman mana? Aiman. Tak kisahlah. Ramai. Aiman ramai. Jadi yang berkaitan dengan nama, pastikan kita dapat satu nama yang penuh. Okey, baik Ustaz. Kita sebut kerajaan Abbasiyah ni satu nama yang cukup hebat
Jadi kita nak tahu tu hebat dia, kemajuan dia tu dekat mana sebenarnya Ustaz? Ya. Silakan. Setiap kerajaan yang terbentuk dalam Islam, semuanya ada kebaikannya dan ada pembangunan yang dilakukan. Jangan kita kata, oh kerajaan Umayyah ni jahat, zalim. Sebab isi tadi kita baca apa dia? Az-zulmu wal batash. Bukan. Kita tidak boleh nak menghentam macam tu. Okey, itu adalah satu benda yang tak adil kerana mereka juga ada memberikan pembangunan dan juga perkhidmatan yang baik. Mungkinlah pada zaman tu ada apa-apa berlaku yang perlukan kita kajian yang lebih dan juga pengajian lebih. Sekarang ni kita tumpukan pada tajuk kita saja. Betul. Ya. Mungkin Ustaz boleh ceritakan apa kemajuan dia tu Ustaz? Dipersilakan. Okey. Kerajaan qad nahdat ad-daulah al-Abbasiyah iqtisadiyah wa ijtima'iyah wa siyasiyah fantasharat harakati tasnif wa tanzimul ulum al-islamiyah wa tarjamah min al-lughatil ajnabiyah wa ghairiha. Tu dia panjang tu. Ini pun selalunya yang pelajar merungut lah, Ustaz, panjang Ustaz. Nak hafal panjang Ustaz. Nak hafal panjang. Mungut Ustaz Ya. Macam mana Ustaz nak hafal panjang. Sekarang macam ni. Sebenarnya, bila kita gabungkan satu ayat ni, kita nampak panjang. Ini point lah, ini point. Kita nampak panjang. Sebenarnya, cuba kita kelaskan. Iqtisadiyah. Okey. Ijtima'iyah. Siyasiyah. Siyasiyah. Harakat Harakati tasnif. Tanzim al-ulum. Tarjamah. Wa tarjamah. Itu je. Oh, duk panjang-panjang tu rupanya. Ini point saja. Tapi bila kita hafal satu-satu, contoh pada soalan ni lah. Contoh pada soalan ni. Uzkur an-nahdah al-daulah al-Abbasiyah. Sebutkan kemajuan kerajaan Abbasiyah. Okey. Yang ni kita senaraikan lah. Ini senarai dah. Iktisadiyah, ijtima'iyah, siyasiyah, harakati tasnif, tanzim al-ulum al-islamiyah, wa tarjamah min al-lughatil al-ajnabiyah. Psikologi ni, bila kita buat macam ni, kita buat dalam bentuk poin yang singkat ringkas ni, kita akan nampak apa? Sikit je. Nampak satu-satu je. Macam rukun semayang lah. Ada berapa? 13. Cuba kita letakkan sebaris semua. 13. Kita akan nampak panjang. Betul. Ui, banyaknya rukun semayang. Tapi 13 tu mampu tak kita hafal? Mampu kita hafal. Sebab apa? Kita letak satu. Jadi betul. Dua. Niat. Takbiratul ihram. Dia jadi sama mudah. juga teknik dia. Macam kita nak memudahkan. Psikologi lah. Psikologi. Mata kita memandang. Kalau kita pandang macam ni, kita akan nampak banyak. Satu benda yang ramai. Ramai macam Penang pula. Nampak banyak. Tapi bila kita keraskan macam ni, kita akan dapat sikit je. Jadi mudah lah Jadi kan? mudah. Jadi bila soalan pentafsiran bertanya tentang kemajuan kerajaan Abbasiyah, inilah saja jawapan-jawapannya. Sama ada iktisadiyah, ijtima'iyah, siyasiyah, harakati tasnif. Apa yang maksud harakati tasnif ni apa dia? Harakati tasnif ni mengarang buku. Mengarang buku, gerakan masing-masing nak mengarang buku, nak membuat pengumpulan ilmu. Tanzim al-ulum al-islamiyah, perkembangan ilmu-ilmu Islam. Pasal ni dah berkembang ilmu fiqh, ilmu hadis, ilmu tafsir dan sebagainya. Dan tarjamah min al-lughatil ajnabiyah, kitab-kitab daripada Parsi, daripada kerajaan-kerajaan Yunani dan sebagainya diterjemah ke dalam bahasa Arab. Yang ni insya-Allah kita akan jumpa pada tajuk yang berikutnya jika masih ada kesempatan, iaitu tajuk yang berkaitan dengan Baitul Hikmah. Insya-Allah jika ada kesempatan akan bincangkan tajuk ni. Okey, baik Ustaz. Okey. Untuk seterusnya Ustaz? Seterusnya kita lihat kepada tajuk kepada poin yang ke-6, wa khilal tilkal usur, tentang zaman. Panjang kan dia punya pemerintahan, tempoh masa yang panjang. Biasa berlakunya zaman yang baik dan zaman kejatuhan, zaman kegemilangan dan zaman kejatuhan. Sejarah kita pun ada zaman kegemilangan Melaka, zaman kejatuhan Melaka. Jadi itulah juga dengan sebuah kerajaan yang lain pun. Contohnya kerajaan Abbasiyah ni lah. Ada zaman yang hebat dan ada zaman yang
menurun dan sebagainya. Okey. Okey. Wa khilal tilka al-usur qismun mu'arrikhuna asrun ad-daulah al-Abbasiyah ila asr al-Zahabi wa asr at-tadahhur wal inhilal. Okey, ulama-ulama ini. Ni ulama ahli-ahli sejarah, ahli-ahli sejarah, sejarawan. 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 Okey. Ahli-ahli sejarah ni mengkelaskan kerajaan Abbasiyah kepada dua zaman. Satu, Al-Asru Az-Zahabi. Zaman keemasan. Zaman emas. Zaman emas. Dan satu lagi, zaman At-Tadahur wal Inhilal. Zaman kemerosotan dan juga zaman kejatuhan. Dua zaman. Cumanya istilahnya kita perlu ingat. Jangan kita tulis dalam bahasa Melayu. Kalau dalam bahasa Melayu kita tidak menjawablah soalan pentaksiran tu. Dalam kita kena gunakan dalam bahasa Arab. Wa asru at-tadahur wal inhilal. Kaifa qassama al-mu'arrikhuna asru ad-daulah al-Abbasiyah? Soalannya. Antara persoalan yang boleh dibangkitkan daripada paragraf ni, perenggan ni, qita'ah ni. Bagaimana dibahagikan ahli sejarah zaman bagi kerajaan Abbasiyah. Yang pertama, Asrul Az-Zahabi, dan yang kedua, Asrul At-Tadahur wal Inhilal. Teknik menjawab dalam usul al-din ni, untuk ni kita lebih sesuai, kita gunakan secara point. Tak perlu guna ayat pembuka, penutup dan sebagainya. Mudah. Mudah. Dan markah pun boleh dapat markah penuh. Ya, insya-Allah. Ni semuanya saya bagi ni adalah markah penuh. Markah penuh, markah tak penuh sebenarnya bergantung pada pemeriksa. Saya tidak boleh lah nak berkata ini akan markah penuh, ini bukan markah penuh. Bukan bidang kuasa saya. Ini cara menjawab lah saya. Ya. Yang terbaik. Yang terbaik insya-Allah. Yang terbaik kita gunakan yang penuh. Baik Ustaz. Tadi Ustaz sebut zaman keemasan. Ya. Dan setiap kerajaan pun ada zaman keemasan tersendiri dan ada zaman kemerosotan. Mungkin Ustaz boleh cerita kepada kita Ustaz untuk yang berikutnya, bagaimanakah, bilakah zaman kemerosotan tu? Asr Inhilal tu Ustaz. Asr al-Inhilal. Sukut ad-daulah al-Abbasiyah. Ni zaman kejatuhan kerajaan Abbasiyah. Intahal Asr al-Zahabi di daulah al-Abbasiyah wa bada'a Asr al-Inhilal wal inhitat fi khilafatil mutawakkil billah. Ini nama orang ni, nama khalifah. Bukan dia suruh bertawakal. Kerana kita sekali baca takut lagi lah kan. Sekali baca kata ni kena bertawakal kan? Bukan. Ini nama orang ni, nama khalifah. Al-mutawakkil billah. Okey, inilah zaman. Bermulanya pada zaman dia. Pada zaman khalifah ni bermulalah zaman Asr al-Inhilal wa Tadahur. Sebelum tu zaman dia adalah zaman keemasan. Wastamiru al-Asr al-Inhitat hatta lid-daulah al-Abbasiyah ala aidi Tatar. Oleh kerana kelemahannya yang bermula daripada zaman Khalifah Mutawakkil Billah ni, akhirnya kerajaan Abbasiyah jatuh ke tangan Tatar. Disebabkan kelemahan daripada pemimpinan tu ya. Bila ada kelemahan tu macam-macam lah kan. Jadi kepimpinan, pertahanan, kemajuan sebagainya. Akhirnya perang dengan Tatar dan kalah pada tahun 656. Saya lebih suka gunakan angka Roman sebabkan mudah untuk diingati angka tersebut. Kalau kita guna kekal dalam huruf Arab, kita takut nanti dia keliru, mengelirukan mata. Kita ambil yang cara yang mudah, tapi bila kita jawab, kita gunakan dalam bahasa Arab. Senang nak ingat. Ya. Macam mana bentuk soalan itu Ustaz? Mata bada'a asr al-hilal wal inhitat di daulah al-Abbasiyah. Bila bermulanya zaman kejatuhan kerajaan Abbasiyah pada zaman khilafah al-Mutawakkil Billah. Ini poin yang tadi dalam kitab ni. Kaifa suquti daulah al-Abbasiyah? Bagaimana? Bukan kalau tanya soalan kaifa suquti daulah al-Abbasiyah,
kita tak sesuai jawab. Asr al-hilal wal inhitat fi khilafatil mutawakkil. Yang ni tak jatuh lagi. Yang ni baru berlaku dalam zaman kemerosotan dan kejatuhan. Bila jatuh? Bila diserang oleh Tatar. Suquti ad-daulah al-Abbasiyah ala aidi Tatar. Yang ni sebab-sebab kejatuhan kerajaan Abbasiyah. Jatuh disebabkan Tatar. Merosot pada zaman Mutawakkil Billah. Okey, yang penting kita ingat tu 656 Hijrah tu Ustaz Ya. Dan tulis mula dalam bahasa Arab. Dan kita nak tengok pada Asar Zahabi dan juga Inhilal ni, siapa pemimpin-pemimpin ni Ustaz? Mungkin Ustaz boleh ceritakan selepas ini, tapi kita nak berehat seketika boleh Ustaz? Boleh. Okey, para penonton jangan ke mana-mana, kita nak kembali selepas ini. Sukses SPM 2021. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali dalam Sukses SPM 2021. Hebatnya, gahnya sesebuah kerajaan tergantung kepada kepimpinan ketika itu. Dan kita nak lihat, mungkin Ustaz boleh ceritakan kepada kita tokoh pemimpin yang ada pada ketika itu dan macam mana kita nak mudah ni Ustaz, nak kenal pemimpin-pemimpin tokoh-tokoh ini. Dipersilakan Ustaz. Okey, untuk pemimpin untuk kerajaan Abbasiyah ni, dia ramai, dia ada lebih kurang 10 orang tokoh. 10 orang nama. 10 nama yang pelajar patut ingat, patut faham dan patut ambil berat. Macam mana nak senang ingat tu Ustaz? Itu kita nak tanya tu. Dalam buku teks ada 3 orang tokoh. Okey. Ada 3 tokoh. Antara dia adalah Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Dan selepas ni ada Harun Ar-Rasyid. Cantik. Dan yang ketiga Khalifah Al-Ma'mun. Tiga tokoh yang diletakkan dalam buku teks lah. Jadi yang perlu kita belajar, baca dan faham. 3 tokoh. Jadi dalam tiga tokoh ni, apa pelajar perlu buat? Apa benda yang penting? Apa yang pelajar penting untuk buat? Di sini saya nak sebut sikit, nak beritahu pada pelajar ialah yang pertama. Benda yang penting untuk pelajar ingat ialah al-ismun, iaitu nama kepada tokoh tersebut. Nak kenal orang pun tak nama. Aiman nama apa? Saya Aiman Sufian juga. Aiman Sufian. Aiman banyak. Aiman banyak. Sekarang ni Aiman Sufian. Jelas seorang ni. Jelas. Okey, bagaimana nak apa nama? Ni panjang ni. Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Banyak bin. Jenuh. Jenuh kita. Panjang. Hafallah dan fahamlah sekadar 3 nama insya-Allah. Paling kurang. Sampai tok dia. Untuk pentafsiran yang baiklah. Baik. Untuk mendapatkan markah pentafsiran yang baik, hafal paling minimum 3 nama tokoh ni. Dan berkaitan dengan mana-mana tokoh dan bentuk biodata, hafal 3 nama. Okey, itu saya rangkumkan semua sekarang ni. Baik. Okey. Dan seterusnya, antara perbincangan yang ada dalam 3 tokoh ni ialah kunyah. Kunyah ni wajib hafal lah. Kunyah ni apa Ustaz? Kunyah ni keturunan Panggilan dia gelaran. Gelaran. Bukan gelaran lakop. Ni macam dia punya nama senim dia. Panggilan lah. Baik Ustaz. Yang Abu kedua, Ja'far. yang ketiga Ustaz? Yang ketiga, akhlak. Akhlak, wara', zuhud, tarkul lahu wal la'ib. Tinggalkan lara dan juga main-main. Dan seterusnya, kewafatan dia. Okey. Akhlak. Kena ingat, pelajar-pelajar perlu ingat, bila berkaitan dengan akhlak yang bersangkutan dengan tokoh-tokoh yang ada di dalam pelajaran kita, kita tidak boleh nak meletakkan sebarangan. Contoh sekarang Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur ni, dia punya akhlak dia warak. Warak ni kita
letakkan pada dia. Jangan tiba-tiba kita letakkan tak ada warak, tapi kita letak rahmat, rahim. Jadi macam kita sebut tadi pada awal segmen, iaitu bila sirah, bila sejarah, dia mestilah berdasarkan kepada fakta. Tidak boleh direka. Jadi faktanya perlu diambil daripada dalam buku teks. Warak, zuhud dan juga tarikul lahwi wal la'am. Ini yang ada dalam buku teks lah. Okey, seterusnya kita lihat pula contoh kepada. Okey, kita tengok ni. Ini soalan. Uktub tarjamah Al-Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur fima ya'ti ismuhu kunyah akhlaq. Okey, ini soalan bertaksiran. Soalan bertaksiran. Nama dia bin Muhammad bin Ali. Sini sudah memadai. Kunyah Abu Ja'far. Isnain min akhlaqu wara' dengan zuhud. Zuhud tu boleh terima tak? Kalau ada dalam buku teks, kita boleh terima. Mungkin saya tak terletak tadi ni. Okey, kalau ada dalam buku teks, boleh diterima. Dalam buku teks, tidak boleh diterima sebagai menjawab soalan pentaksiran. Okey. Baik. Okey, yang ni Khalifah Harun Ar-Rasyid pun sama juga. Nama dia dan juga sikit sebanyak tentang sifat dia dan juga akhlaknya. Yang paling penting Ustaz, ada nama, ada kunyah, ada akhlak, ada wafat. Sifat dia. Jika ada sifat lah. Kemudian dan nasihat dia. Nasihat dia tu kita ambil lah jasa satu, lah. Dia punya perkembangan kehidupan dia. Kita ambil lah satu ataupun dua. Tapi soalan pentaksiran yang dibuat kebanyakannya menceritakan tentang contoh dia ni lah. Ma ismu Al-Khalifah Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid bin Muhammad Al-Mahdi bin Abdullah. Sudah memadai sampai sini saja. Okey, maknanya pastikan 3 nama cukup. 3 nama. Paling penting 3 nama. Sebab rungutan pelajar ni banyak. Ada kata panjang sangatlah. Jadi kita setakat yang kita lihat ialah 3 tu sudah memadai lah untuk menjawab. Dan akhirnya adalah Khalifah Al-Ma'mun. Ma'mun saya cukup risau pelajar ni. Ma'mun bukan makmum. Oh, takut dia silap tulis makmum pula. Samalah juga. Samalah juga. Okey. Maknanya Ustaz sama jugalah. Nama, kunyah, akhlak, nasya'ah, kemudian wafat dia. Okey, baik Ustaz. Kita nak tanya murid-murid, macam mana murid-murid? Okey tak? Boleh tak kita nak hafal? Macam bab kata Ustaz, sirah ni memang kena hafal. Boleh ke murid-murid? Kalau boleh tunjuk good sikit. Okey Baik. Jadi insya-Allah Ustaz mungkin qabla an nantahi hal indaka ayu nasiha khususan litulab hadzal yaum. Tafaddal ya Ustaz. Okey. Kepada pelajar-pelajar Ustaz nasihatkan untuk mata pelajaran untuk bab yang berkaitan dengan sirah ni seperti mana yang Ustaz sebut tadi, kita perlu mengetahui jalan cerita. Untuk menguasainya, kita perlu tahu jalan ceritanya. Selagi mana kita tak faham jalan ceritanya, kita susah untuk nak menghafal dan juga untuk mengingat fakta-fakta tersebut. Bagaimana nak mengingat dan juga menghafal fakta tersebut secara mudah dengan tahu jalan cerita? Berceritalah dengan mak, berceritalah dengan adik, berceritalah dengan sesiapa pun agar kita tahu jalan ceritanya. Itulah sikit sebanyak saya punya tip untuk mata pelajaran sirah. Okey, terima kasih Ustaz Bai. Murid-murid kita ni memang pandai bercerita Ustaz. Kalau dekat media sosial tu memang cukup hebat. Dan kita dah ucap terima kasih juga kepada murid-murid kita yang setia bersama dengan kita sehingga ke akhir siaran. Ada rezeki kita jumpa lagi. Ila liqa ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Didik TV KPM